Bukit Sejuk yang letaknya di Kampung Ciku 1, Gua Musang, Kelantan, amat sesuai dengan namanya berikutan hawanya yang sejuk. Sebelum perkampungan berkenaan dibuka pada tahun 1960, adalah sekadar sebuah bukit yang wujud sejak azali yang berjarak sejauh 21 km dari bandar Gua Musang, Kelantan. Bukit ini pada masa dulu menjadi laluan pencari teras kayu seperti Kemuni Hitam, aktiviti pembalakan serta menjadi kawasan kawanan 30 ekor gajah-gajah liar di sekitar bukit tersebut menjelang waktu pagi. Manakala sejauh 2 km dari laluan utama itu juga, Bukit Sejuk sebenarnya mempunyai sebuah gua yang agak bermisteri kerana difahamkan ia dihuni oleh segerombolan makhluk halus yang dipimpin oleh seorang ketuanya bernama Tuk Fakir, berusia 600 tahun dan mempunyai penjaganya seekor kucing hitam bermata hijau, sering muncul di laluan utama itu beberapa kali. Semenjak laluan utama bagi pengguna jalan raya dari Kota Baru, Gua Musang, Kuala Lumpur siap dan dibuka beberapa tahun lalu dengan melalui Bukit Sejuk itu, bukit berkenaan masih megah berdiri di tempatnya, belum menimbulkan sesuatu yang dianggap misteri. Sehinggalah nahas ngeri pada 2 Januari 2009 lalu yang meragut 10 nyawa kira-kira 1 km dari kawasan rehat dan rawat RNR, barulah nama Bukit Sejuk mula mendabik dada. Malahan setiap pengguna jalan raya yang melalui kawasan berkenaan akan mula berhati-hati. Dari cerita beberapa orang pemandu kenderaan yang pernah terserempak dengan 2 beranak yang dikatakan sering menunggu dan hilang di pinggir jalan tempat laluan ke Gua Bukit Sejuk yang kadang-kadang muncul ketika waktu maghrib dan di malam hari kian menjadi tanda tanya tentang persepsi sebenar Bukit Sejuk itu. Bagi mendapatkan gambaran sebenar di sebalik misteri Bukit Sejuk yang kini didakwa oleh sesetengah pihak sebagai puaka Gua Musang kerana dikatakan setakat ini telah berlaku 44 kes nahas jalan raya yang berlaku berdekatan dengan bukit tersebut, wartawan CRTV cuba membongkar kisah misteri itu apabila penulis kemudiannya dibawa oleh Amle Ghani Ismail atau lebih dikenali sebagai Pak Ghani dari Kampung Ciku 1 itu ke sebuah gua yang dimaksudkan. Menurut Pak Ghani, beliau tidak menolak, malah pernah mendengar tentang kemunculan 2 beranak yang sering muncul di tepi jalan berhampiran lorong masuk ke Gua Bukit Sejuk itu. Puncanya, kedua-dua beranak itu sebelum ini pernah dilanggar oleh sebuah kenderaan, namun mangsa berumur panjang dan masih hidup sehingga kini. Kemungkinan akibat anggota tubuhnya digesel permukaan jalan menyebabkan rupa beliau dijelmakan oleh makhluk halus yang sering merayau-rayau di kawasan itu. Namun, ketika itu kejadian nahas belum lagi berlaku walaupun kedua beranak itu sering menjelmakan dirinya di laluan tersebut. Menurut Pak Ghani, kedua beranak itu pernah menahan beberapa buah kenderaan untuk menumpang. Namun, kebanyakan pemandu enggan menumpangkannya kerana berasa agak pelik dan mustahil di kawasan berbukit dan hutan tebal sebegitu ada manusia tinggal. Oleh kerana tidak ada yang sanggup menumpangkan kedua beranak itu, makhluk berkenaan kemudiannya gaib di tempat itu pada masa itu juga. Melihatkan keadaan demikian tidak pernah pula berlaku sebarang kejadian nahas, walaupun sesetengah pemandu pernah melihatnya. Tetapi paling jelas menurut Pak Ghani lagi ialah apabila seekor ular yang lebarnya kecil sedikit daripada batang pinang yang menyusur dari arah hutan bersebelahan kemudiannya merintangi laluan itu telah dirempuh kenderaan yang lalu lalang di tempat kejadian nahas tersebut. Walaupun telah dilanggar, ular aneh itu bangun sambil mendongakkan kepalanya. Dalam pada itu, sebuah lagi kenderaan dari arah bertentangan tiba-tiba merempuh sehingga ular tersebut berguling ke dalam hutan di tempatnya muncul. Hairannya, walaupun ular tersebut telah dilanggar beberapa kali, malahan sepatutnya telah mati dan
menjadi bangkai. Namun orang ramai yang sering lalu lalang di situ tidak pernah menemui bangkai, apatah lagi tidak pernah terhidu bau busuk. Ada juga yang mendakwa ular aneh itu adalah jelmaan makhluk jin yang gaib secara tiba-tiba apabila dilanggar kereta berkenaan yang dikatakan sebagai penjaga dalam gua Bukit Bermisteri itu. Katanya itulah asal ceritanya. Apabila ular aneh itu dilanggar kenderaan, bermulalah episod kemalangan demi kemalangan tempat laluan ular tersebut muncul. Sedangkan sebelum ini tidak. Pak Gani percaya walaupun bermulanya kisah misteri akibat daripada kejadian itu, namun beliau tidak pernah menemuinya. Ini kerana kalau makhluk halus itu ingin mengamuk, maka orang pertama yang patut menjadi mangsanya adalah beliau. Sebabnya, beliau kerap pergi ke gua tersebut termasuk di kawasan persekitaran hutan berkenaan untuk mencari teras kebun hitam untuk dibuat tongkat dan ulu tengkolok. Malahan telah menganggap Bukit Sejuk itu sebagai rakannya dan hutan belukar di sekitarnya sebagai pejabatnya untuk mencari rezeki. Beliau hanya mengenali laluan dalam hutan itu sahaja, tidak pernah mengganggu kehidupan makhluk lain. Sebab itulah beliau tidak pernah diganggu atau disorok. Asalkan beliau mendapat apa yang diperlukan untuk memperoleh rezeki sekadar untuk menampung hidup, maka di Bukit Sejuk itulah punca rezeki untuk anak dan isterinya. Justru katanya, hal-hal lain beliau tidak begitu risau sangat, malah berharap supaya habitat haiwan dan tumbuh-tumbuhan yang hidup subur di dalam hutan itu tidak diganggu gugat sehingga menyebabkannya musnah.